Model hasil. Syarikat Huawei menggunakan 5 model hasil untuk mendapatkan pendapatan syarikat. Yang pertama, langganan. Syarikat Huawei berjaya menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada orang ramai dalam talian dengan menghasilkan website yang dapat memudahkan pelanggan untuk membeli, memilih dan mengetahui pengeluaran produk terbaru dari syarikat tersebut. Pelanggan tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke kedai untuk memilih dan membeli produk Huawei. Yang kedua, iklan. Syarikat Huawei mengiklankan menggunakan platform media sosial, pengiklanan televisyen, surat khabar dan papan iklan di sekitar lebuh raya. Syarikat Huawei telah membayar syarikat YouTube untuk mengiklankan produk keluaran mereka. Bukan hanya YouTube sahaja. Huawei telah membayar banyak lagi syarikat untuk mengiklankan produk mereka. Sebagai contoh, YouTube akan mengeluarkan video iklan sebelum, pertengahan atau di akhir video yang dimainkan oleh YouTube. Huawei juga membuat pengiklanan produk mereka melalui laman web rasmi mereka untuk mempromosikan produk keluaran mereka. Yang ketiga, transaksi. Pembeli boleh membuat transaksi menggunakan aplikasi Shopee, Lazada dan website Huawei atau membeli di sekitar kedai telefon yang berhampiran. Pembeli boleh melakukan pembayaran secara atas talian menggunakan pelbagai bank di Malaysia seperti Bank Islam, CIMB Bank, Maybank, Holiong Bank, RHB Bank dan banyak lagi. Yang keempat, kerjasama. Sejak tahun 2010, lebih kurang 80% daripada 50 syarikat telekom yang terkenal di dunia berkongsi dengan Huawei. Rakan kongsi yang terkenal termasuk BT, Vodafone, Motorola, Telekom Perancis, T-Mobile, TalkTalk, Telekom Portugal, Cox Communication, Bell Canada, Clearwire. Pada Mei 2011, Huawei memenangi kontrak dengan Everything Everywhere, iaitu syarikat komunikasi yang terbesar di UK, untuk meningkatkan rangkaian 2G-nya. Kontrak itu merupakan kontrak rangkaian mudah alih pertama Huawei di UK. Yang kelima, model jualan. Huawei telah membuat produk mereka dengan sangat menarik. Dengan reka bentuk dan kecanggihan kamera telefon membuatkan ramai pelanggan ingin membeli produk Huawei. Contohnya Huawei P50 Pro yang telah dikeluarkan oleh Huawei baru-baru ini. Syarikat Huawei mengeluarkan produk Huawei P50 Pro sebanyak 45,000 unit. Walaupun ia tidak setanding dengan keputusan siri P40 dan siri Mate 40 sebelum ini, 45,000 unit telah dijual pada jualan pertama yang masih membuktikan Huawei berada di pasaran mewah. Ini adalah status Huawei yang amat tinggi. Produk ini telah mendapat sambutan hangat di seluruh dunia dengan mendapat jualan tertinggi di dunia. Mengapakah MIS gagal dan apakah strategi yang digunakan untuk mengatasi situasi tersebut? Google telah menarik balik lesen Android untuk Huawei. Kerajaan Trump telah meletakkan Huawei dalam senarai hitam dan menyukarkan syarikat itu untuk beroperasi di Amerika Syarikat. Google mengumumkan pengantungan perkhidmatan untuk syarikat Huawei yang menyebabkan keadaan Huawei semakin keruh daripada segi rancangan masa depan. Disebabkan kes ini, semua produk Huawei tidak dapat menggunakan perkhidmatan Google. Setiap perintah yang dikeluarkan oleh Huawei pada masa akan datang bakal kehilangan akses pada Google, seperti Google Play Store, Gmail, YouTube, kerana aplikasi tersebut tidak disokong menerusi sistem versi sumber terbuka. Hanya pengguna telefon pintar Huawei yang sedia ada saja yang boleh mengakses pada Google Play Store lalu memuat turun kemaskinan aplikasi yang ditawarkan oleh Google. Isu ini juga tidak menjejaskan China.
memandangkan kebanyakan aplikasi Google telah diharamkan di negara itu. Apakah strategi yang digunakan untuk mengatasi situasi tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, Huawei telah saman Kerajaan Amerika Syarikat pada 7 Mac 2019. Huawei telah mendakwa saman tersebut dengan menyatakan Kerajaan Amerika Syarikat ingin menyekat perniagaannya untuk berkembang dalam pasaran global. Menurut portal berita CNA, Amerika Syarikat telah melarang teknologi Huawei di negara itu dan mendakwa syarikat itu menjalankan perniagaan yang tidak mengikuti perlembagaan yang ditetapkan. Untuk mengatasi masalah ini juga, Huawei juga perlu memastikan pengguna sedia ada tidak terjejas pada masa yang sama. Produk Huawei mampu untuk menarik pengguna jenama lain. Sepastinya, Huawei perlu memperkenalkan sesuatu ekosistem yang menarik dan inovatif agar mampu menawarkan sokongan kepada sistem pengoperasian dan apps untuk tempoh jangka panjang. Dulu, pengguna sudah menyaksikan bagaimana sistem operasi BlackBerry OS dan Symbian sudah pupus kerana kegagalan BlackBerry dan Nokia untuk menawarkan aplikasi yang pelbagai, menarik dan stabil kepada pengguna. Kelebihan dan had syarikat pembanding MIS. Kelebihan: Huawei dapat menjangkau lebih 170 negara dan wilayah dengan tempoh masa yang agak singkat dan memberi perkhidmatan kepada lebih 3 bilion orang di seluruh dunia. Untuk menjangkau lebih 170 negara dan wilayah dalam tempoh yang masa agak singkat itu, Huawei terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna dan bakal membawa masuk lebih banyak produk inovasi dan perkhidmatan terbaik kepada pengguna di seluruh dunia. Selain itu, Huawei juga meningkatkan pelaburan dalam kebajikan sosial dan latihan kaki tangan. Huawei berusaha meningkatkan lagi saluran terbuka untuk berkomunikasi dengan pengguna dan memahami keperluan mereka. Dengan itu, Huawei dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Huawei juga meningkatkan pelaburan dalam kebajikan sosial dan latihan kaki tangan. Huawei adalah pembekal global utama dalam infrastruktur ICT dan peranti pintar seperti telefon, komputer riba, tablet, wearables, keselamatan web dan pengurusan peranti mudah alih dan beberapa produk perkhidmatan popular. Huawei memegang 14.6% bahagian pasaran telefon pintar global yang menjadikan syarikat Huawei gegasi kedua terbesar selepas Samsung. Salah satu kelebihan terbesar produk Huawei ialah gabungan harga berkualiti tinggi dan berpatutan. Satu lagi kelebihan yang perlu diberikan perhatian ialah pemilikan syarikat. Tiada organisasi atau agensi luar memegang sahamnya syarikat Huawei. Huawei sangat komited terhadap penyelidikan dan inovasi. Kelemahan Huawei terbagi kepada dua, iaitu kelemahan yang pertama ialah Harmony OS yang masih belum digunakan lagi. Kedudukan Huawei yang tersepit membuat mereka berinovasi. Disebabkan tidak mahu bergantung pada Google, Huawei juga mahu mencipta perkhidmatan sistem pengendalian mereka sendiri. Mereka juga menamakan sistem pengendalian itu sebagai Harmony OS. Harmony OS masih sebenarnya berdasarkan Android kerana akarnya masih daripada projek terbuka Android. Walau bagaimanapun, Harmony OS menawarkan perkara yang banyak menarik, sudah tentu menyediakan perkhidmatan gantian untuk perkhidmatan Google mudah alih. Malangnya, Harmony OS masih belum boleh digunakan lagi. Kelemahan Huawei kedua ialah
Telefon Huawei bahagian tengah dan rendah cenderung menjadi biasa. Dilihat saja dari model produk, hampir tiada ciri menarik di telefon bimbit Huawei kelas pertengahan. Ciri Huawei Nova kelas pertengahan cenderung biasa. Selain itu, Huawei kos rendah seperti Huawei Y cenderung lebih biasa kurang kompetitif dengan vendor lain dalam kelas harga yang sama.